Berani berpikir bebas. Siri ke-14. Wujud Tuhan hanya hasil jump conclusion. Kepercayaan kepada Tuhan bukan hasil penyelidikan yang teliti, bukan kesimpulan daripada data yang lengkap, dan bukan juga keputusan yang lahir daripada proses kajian yang ketat. Ia lebih tepat digambarkan sebagai jump conclusion, kesimpulan tergesa-gesa yang dibuat oleh pikiran manusia ketika berdepan dengan ketidaktahuan, ketakutan, dan keperluan psikologi. Manusia awal tidak memahami alam. Petir, gempa bumi, wabak, kematian. Semua ini berlaku tanpa penjelasan. Dalam keadaan tertekan dan tidak berdaya, pikiran tidak menunggu bukti. Ia mencari jalan paling cepat untuk meredakan keresahan. Hanya bersandarkan logik, maka lahirlah kesimpulan mudah. Ada kuasa gaib yang mengawal segalanya. Dari situlah konsep Tuhan bermula, bukan dari langit, tetapi dari pikiran manusia yang terdesak mencari jawaban segera. Ini bukan tuduhan moral, tetapi penjelasan psikologi. Pikiran manusia tidak dicipta untuk mencari kebenaran objektif, tetapi untuk survival. Dalam situasi tidak menentu, pikiran akan mengisi kekosongan makna dengan apa saja yang memberi rasa selamat. Tuhan menjadi jawaban segera kepada soalan yang belum difahami. Itulah jump conclusion paling besar dalam sejarah manusia. Menjawab siapa sebelum memahami bagaimana. Apabila kesimpulan awal ini diterima dan diwariskan, ia tidak lagi dianggap sebagai andaian. Ia diangkat menjadi kebenaran mutlak. Ritual, simbol, dan kitab suci dibina untuk melindunginya. Lama-kelamaan kesimpulan yang rapuh ini diselubungi otoriti suci, menjadikannya kebal daripada pertanyaan. Setiap persoalan kritikal dianggap ancaman. Setiap keraguan dilabel sebagai kesesatan. Bukan kerana ia salah, tetapi kerana jika kesimpulan ini runtuh, maka runtuhlah sistem makna dan keselamatan emosi yang bergantung kepadanya. Lebih parah, jump conclusion ini tidak berhenti sebagai kepercayaan pribadi. Ia berkembang menjadi identiti. Apabila kepercayaan sudah melekat sebagai identiti, ia tidak lagi dipertahankan dengan hujah tetapi dengan emosi. Disinilah fanatisme bermula. Manusia bukan sekadar percaya kepada Tuhan, tetapi menyatukan dirinya dengan kepercayaan itu, seolah-olah mempertikaikan kepercayaan, bermaksud menyerang dirinya secara pribadi. Apabila identiti terikat kepada kesimpulan yang tidak pernah diuji, perbezaan pandangan tidak lagi dilihat sebagai variasi pemikiran, tetapi sebagai ancaman. Orang yang tidak sehaluan dilabel salah, sesat atau musuh kebenaran. Dari sini kepercayaan bertukar menjadi alat pemisah. Manusia menyalahkan, menyesatkan, dan merendahkan manusia lain atas nama mempertahankan Tuhan yang sebenarnya lahir daripada kesimpulan tergesa-gesa tadi. Ironinya, fanatisme ini bukan tanda keyakinan yang kukuh, tetapi petanda kerapuhan. Hanya kesimpulan yang dibuat secara terburu-buru saja memerlukan benteng emosi. Ia memperalatkan ancaman hukum dan otoriti mutlak untuk terus bertahan. Maka manusia menjadi penjaga setia kepada kepercayaan yang diciptanya sendiri, sambil merosakkan hubungan sesama manusia. Menariknya, hampir semua agama mempamerkan pola yang sama. Tuhan mereka berbeza, tetapi fungsi psikologinya sama. Ini menunjukkan satu perkara yang jelas. Tuhan bukan penemuan objektif, tetapi ciptaan budaya. Jika Tuhan itu universal, bebas dari konteks manusia, sepatutnya konsep Tuhan konsisten merentas semua tamadun. Realitinya, setiap masyarakat mencipta Tuhannya, mengikut ketakutan, harapan, dan struktur budaya masing-masing. Sains tidak menolak persoalan kewujudan. Sains menolak kesimpulan tergesa-gesa. Apabila sains belum tahu, ia mengakui ketidaktahuan. Ia tidak melompat kepada jawaban gaib untuk menutup kekosongan pengetahuan. Nah, disinilah perbezaan besar antara pencarian dan jump conclusion, sains dan kepercayaan. Kepercayaan mahukan kepastian segera. Sains pula lebih bersabar, sanggup hidup dengan ketidakpastian demi jawaban yang tepat. Masalah sebenar bermula apabila jump conclusion ini dianggap sebagai kebenaran mutlak dan dipaksakan kepada orang lain. Maka lahirlah perpecahan kebencian dan keganasan atas nama Tuhan. Manusia sanggup menyakiti manusia lain demi mempertahankan kesimpulan yang dibuat tanpa bukti sejak ribuan tahun lalu. Kepercayaan yang sepatutnya memberi ketenangan, bertukar menjadi mesin ganas menghakimi dan menguasai. Mempertikaikan Tuhan bukan tanda keangkuhan atau biadab. Ia soal kejujuran intelektual. Jika sesuatu kepercayaan tidak lahir daripada proses rasional yang boleh dibuktikan, maka ia wajar dinilai semula. Kedewasaan berfikir bukan berarti semakin yakin,
tetapi semakin berani menangguhkan kesimpulan demi sebuah kepastian. Tuhan seperti yang difahami hari ini adalah jawaban mudah kepada persoalan yang kompleks. Dan jawaban mudah begitu selalunya menipu. Selagi manusia enggan mengakui bahwa Tuhan hanyalah jump conclusion, selagi itu fikiran akan terus terpenjara dalam keyakinan yang tidak pernah diuji. Berfikir bebas bermula apabila kita berhenti melompat kepada kesimpulan mudah. Walaupun kesimpulan itu telah diwarisi selama ribuan tahun, berani berfikir bebas. Sir Mauza,